pilihan. Namun sebenarnya, keberkesanan pilihan itu terletak pada tingginya akal fikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecintaan dan salam literasi kewangan buat seluruh rakyat Malaysia. Tatkala kita di sini merasa lenanya tidur di bawah payungan bulan dan bintang, kita lupa pada perkara yang masih belum ada titik pengakhirannya. Dada-dada akhbar tidak pernah lekang menghadirkan gelombang bunyi berdesas-desus tanpa henti. Berita kematian, penderaan, bunuh diri lari dari hutang, keluarga terseksa, anak yang menjadi mangsanya. Sampai bila kerakusan ini akan berterusan? Maka hadirin hadirat, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita mula percaya betapa bijak urus wang, kunci bebas hutang. Hadirin, baginda Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita satu doa al-maksurat yang cukup indah apabila perlindungan daripada Allah diminta untuk mengelakkan diri daripada bebanan hutang dan tekanan manusia. Perkara ini boleh dielakkan bergantung kepada ihtisam kita sendiri. Maka hadirin dan hadirat, pidato ini akan dicerangkinkan kepada dua fragmen utama. Pertama, bijak urus wang. Gabungan Persatuan-Persatuan Malaysia telah menyatakan menguruskan kewangan dengan bijak merupakan satu proses seseorang individu merancang masa hadapan dalam memenuhi matlamat peribadi dan kewangan melalui pembangunan serta perancangan kewangan yang menyeluruh. Kelebihan apabila bijak menggunakan wang dapat dibuktikan melalui separuh daripada manusia terkaya di dunia ini adalah perancang kewangan. Misalnya Warren Buffett, orang kedua terkaya di dunia, dan keluarga Wilson, di mana 4 orang ahli keluarganya adalah antara 10 terkaya di dunia. Pada amnya adalah perancang kewangan yang boleh dijadikan contoh. Hadirin para perancang kewangan, kunci bebas hutang pula merupakan suatu keadaan apabila kita tidak mempunyai tekanan hutang dan masalah dari segi kewangan yang memastikan kehidupan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Maka kunci ini perlu untuk kita pegang, raih bersama-sama dan simpan buat selama-lamanya. Kata Ernest Holmes, kita tidak akan mampu menjalani sebuah kehidupan tanpa pilihan. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, pilihan akan bertamu. Ketika itu, pilihlah dengan kewarasan dan kebijaksanaan. Tuntasnya hadirin, bijak urus wang, kunci bebas hutang berkehendakkan kita untuk mentafsir apakah langkah yang bijak dalam menguruskan wang sekaligus memastikan kita semua bebas daripada hutang. Hadirin dan hadirat, saya akan bentangkan kepada anda 3 analisis agar anda memahami hasrat kebebasan hutang yang perlu dicapai oleh kita semua. Pertama hadirin, pengetahuan perancangan kewangan. Perancangan merupakan aspek yang begitu penting dalam kewangan. Langkah-langkah yang lain akan menyusul apabila perkara paling asas dan dasar ini boleh untuk kita ketahui dan fahami. Laporan tahunan BHBUU Jabatan Perdana Menteri 2019 menunjukkan seramai 18,457 orang individu telah diisytiharkan muflis, di mana peratusan tertinggi disebabkan oleh pinjaman peribadi. Kegagalan membayar hutang ini adalah disebabkan oleh pengurusan kewangan yang lemah dan tidak mengetahui mengenai hutang ini. Ini jelas menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan pengguna, terutamanya berkaitan aspek pengurusan hutang atau kredit sehingga membawa kepada bebanan hutang. Maka, garis panduan umum atau strategi pengurusan kewangan akan merangkumi 4 komponen, iaitu pelaburan, simpanan, perbelanjaan dan insuran yang boleh membentuk satu rancangan dan panduan yang mantap dan jitu hadirin dan hadirat sekalian. Kedua, bijak membezakan antara keperluan prima dan keperluan sekunder. Secara mudahnya, keperluan prima ini merupakan keperluan utama, iaitu perbelanjaan yang wajib dilakukan setiap hari dan berulang seperti rumah, kenderaan, elektrik, makanan,
dan sebagainya. Manakala keperluan sekundar pula merupakan perbelanjaan yang memberikan satu kepuasan. Namun, kehidupan ini boleh sahaja berjalan seperti biasa jika perbelanjaan ini tidak pun dilakukan. Maka, situasi ini sememangnya menuntut kita semua untuk mendahulukan keperluan yang lebih penting supaya aliran kewangan berorientasikan standard dan kemampuan sendiri. Kata orang, ukurlah baju itu di badan sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, hadirin, menyimpan untuk keperluan hadapi kecemasan. Hadirin dan hadirat, situasi kecemasan yang mendatang sentiasa menuntut kita semua untuk bersedia dalam apa jua keadaan. Sebab itulah, wujudkanlah satu dana kecemasan bagi menjalankan kehidupan seperti biasa, biarpun ketika itu kita ditimpa keadaan yang tidak menduga. Hadirin dan hadirat, Pusat Penyelidikan dan Sumber Pengguna menyarankan sekurang-kurangnya 5% dana kecemasan disimpan bagi menanggung kos perbelanjaan. Apabila kita sudah mempunyai dana kecemasan ini, maka sudah pasti kita boleh untuk membebaskan diri daripada hutang ini. Intihannya, tabung kecemasan sangat penting dan menjanjikan kepada kita jaringan keselamatan dan membebaskan diri daripada hutang yang penuh dengan fana ini, hadirin dan hadirat. Rangkumannya, hadirin, setiap insan pasti mahukan yang terbaik, menginginkan kehidupan yang sempurna, meraih indahnya bahagia. Maka marilah sama-sama kita bebaskan diri daripada hutang, amalkan langkah yang bijak dalam kehidupan, kunci kebahagiaan. Buya Hamka pernah menukilkan, satu hati itu lebih mahal daripada sebuah senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Maka, ayolah bersama-sama kita bersatu hati dan jiwa, merealisasikan impian bersama, menepis, menghapuskan hutang yang penuh siksa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.